إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Wabak. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama meneruskan muzakarah kita dalam pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syaikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Ini kita pada majlis yang ke 115. Dan kita telah sampai pada kitab Azkaril Hajj, berkaitan dengan zikir-zikir ketika menunaikan haji, dan juga termasuklah umrah. Sebab haji ni banyak punya perbuatan yang dilakukan, manakala umrah ada sikit berbanding dengan haji. Baik, dalam ni Imam tidak mendatangkan hadis dan dalil berkaitan dengan perkara tersebut, sebabkan tidak mahu memanjangkan kalam. Kita tengok sikit, kita tengok setakat yang mampu untuk hari ini. I'lam qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam anna azkar al-hajj wa da'awatihi kathiratun la tanhasir lakin nushiru ila al-muhim min maqasidiha wal azkar allati fihi ala darbain, azkarun fi safarihi wa azkarun fi nafsil hajj. Ketahuilah bahawa sesungguhnya zikir-zikir ketika menunaikan haji, wa da'awatihi kasiratun, dan doa-doa yang ada padanya kasiratun, terlalu banyak, la tanhasir, yang tidak terhitung banyaknya. Lakin nushiru ila al-muhim min maqasidiha, akan tetapi kami, yakni al-Imam An-Nawawi, nushiru ila al-muhim, mendatangkan perkara-perkara yang penting di dalam ketika mana menunaikan haji ini. Wal azkar allati fihi ala darbain, dan zikir-zikir yang ada padanya ada dua bahagian, yakni azkarun fi safarihi, iaitu zikir ketika mana safar, dalam perjalanan menuju ke Mekah tersebut. Wa azkarun fi nafsil hajj, dan juga zikir ketika mana dalam haji, ketika menunaikan haji tersebut. Dia ada dua bahagian, itu kata Imam Nawawi, iaitu ketika mana permusafiran menuju haji tersebut, dan juga zikir ketika mana dalam ketika mana melaksanakan ibadah haji tersebut sendiri.
fa amma allati fi safarihi fa nuakhiruha. Akan tetapi zikir yang terkandung ketika mana dalam pemusafiran, fa nuakhiruha, kami kita menundakannya. Linadhkuraha fi azkaril asfar insya-Allah taala. Imam Nawawi akan sebutnya di dalam zikir-zikir ketika mana dalam permusafiran. Akan datang dalam bab yang lain insya-Allah. Yang ini bukan dalam kitab Azkarul Hajj, insya-Allah. Wa amma allati fi nafsil hajj fanadhkuruha ala tartibi amalil hajj insya-Allah taala. Adapun zikir yang terkandung dalam ketika mana menunaikan ibadah haji tersebut, fanadhkuruha ala tertib, kami akan sebutnya secara tertib, iaitu mengikut turutan ketika mana nak mengerjakan haji tersebut dan juga umrah, insya-Allah taala. Wa ahdhiful adillah wal ahadith fi aksariha. Dan Imam Nawawi dia punya metod dalam bab ni, iaitu menghazafkan, tidak mendatangkan dalil-dalil daripada hadis dalam kebanyakannya, khaufan min tulil kitab, dibimbangi memanjangkan perbahasan dalam kitab ni, wa husulis sa'amah ala mutali'ihi, dan dibimbangi akan memberi sa'amah. Sa'amah ni boring atau kata apa? Bahasa Melayu apa? Jemu. Wa husulis sa'amah ala mutali'ihi, dibimbangi akan mendatangkan jemu. Dia tak boring lah bagi orang yang membacanya. Fa inna hadzal bab tawilun jiddan, kerana sesungguhnya bab ni panjang sangat. Falihadza asluku fihi al-ikhtisar insya-Allah taala. Maka dengan sebab itulah Imam Nawawi dia punya metod dia, manhaj dia, meringkaskan dalam perbahasan ni. Sebab dalam kitab azkar ni hanyalah didatangkan dengan perbahasan mengenai zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bermaksud dalam seperti mana dalam kitab-kitab fiqh yang lain dan juga kitab-kitab sirah yang lain, hanya perbahasan mengenai zikir-zikir dan doa-doa sahaja. Maka dengan sebab itulah Imam Nawawi hanya sekadar meringkaskan sahaja, supaya dapat orang yang membacanya dapat memahami dan beramal dengan sempurna. Fa awwalu zalik idza arada al-ihram. Perkara yang pertama yang dilakukan oleh orang yang nak mengerjakan haji dan juga umrah ni, idza arada al-ihram, iaitu dengan melakukan ihram, yakni masuk dengan ihram, iaitu dengan berniat ihram. Kenapa dinamakan ihram? Sebab orang yang orang yang berihram tersebut, dia dilarang melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika mana dia sedang ihram tersebut. Yang diharamkan seperti ada kandung dalam kitab-kitab fiqh lah. Idza arada al-ihram, sekiranya seseorang tersebut dia nak berihram, iaitu dia berniat masuk ke dalam untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah ataupun umrah. Perkara pertama dia lakukan adalah iqtasala wa tawadda'a wa labisa izarahu wa rida'ahu. Itu perkara pertama, dia mandi dulu, mandi sunat ihram namanya. Wa tawadda'a, kemudian berwudu, wa labisa izarahu, dan memakai izar. Izar ni adalah pakaian yang dipakai di bahagian bawah, itu bermula daripada bahagian pusat sehinggalah ke bawah. Itu dinamakan sebagai izar, ataupun kita panggil sebagai kain. Kain iaitu dia dipakai di bahagian bawah. Kalau orang lelaki tu dipakai izar tu dinamakan sebagai kain pelekat. Warida'ahu, dan dipakai kain yang dibalut di bahagian atas badan. Itu dinamakan sebagai rida. Izar dan rida, yakni dua bahagian. Wa qad qaddamna ma yaquluhu al-mutawaddi' wal mughtasil, dan kami telah sebutkan berkenaan dengan zikir-zikir ketika mana berwudu dan juga
ketika mana nak mandi. Itu pada bab yang terdahulu dah, kita dah baca dah sebelum ni, beberapa bulan yang lalu. Kalau boleh rujuk balik perkara tersebut. Wa ma yaquluhu idza labisa saw. Begitu juga ketika mana nak memakai pakaian, doa ataupun zikir ketika nak memakai pakaian. Summa yusalli rak'atain. Kemudian setelah mana selesai perkara tersebut, memakai izar dan lidah, dia solat 2 rakaat. 2 rakaat ihram. Itu sebagai ittiba', sebagai mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara sunnah. Wa taqaddamat azkarus salah, dan juga telah disebutkan dulu, di Imam Nawawi telah perbahaskan berkenaan dengan zikir-zikir ketika mana solat, sebelum, semasa dan juga selepas. Itu boleh rujuk balik dalam bab tersebut. Sebab sama saja solat, apa-apa solat sama juga zikir dia. Wa yustahabbu an yaqra'a fi rak'atil ula ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan dianjurkan untuk membaca pada rakaat yang pertama dalam solat sunat ihram ni. Ini selepas mana dibaca al-Fatihah, dibaca surah al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua dibaca qul huwallahu ahad, surah al-Ikhlas. Ini selepas mana surah dibaca surah al-Fatihah. Fa idza faragha min as-salah istuhibba an yad'u bima sya'. Apabila selesai daripada solat tersebut, semua bagi salam, digalakkan untuk disunatkan untuk berdoa apa saja yang dia nak doa. Wa taqaddama dzikru jumalin min ad-da'awat wal azkar khalf as-salah. Dan juga Imam Nawawi telah sebutkan perkara tersebut. Ini beberapa doa dan juga beberapa zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khalf as-salah, yakni selepas selesai solat. Boleh rujuk balik. Baik, itu selesai daripada solat. Fa idza arada al-ihram nawahu biqalbihi. Apabila dia nak ihram, nawahu biqalbihi, iaitu dia berniat dengan di dalam hati dia. Sebab mahallun niyah al-qalb, iaitu tempat niat seseorang tu adalah dalam hati dia. Wa yustahabu an yasa'ida bi lisanihi qalbahu. Dan disunatkan ataupun dianjurkan untuk yusa'ida bi lisanihi qalbahu, iaitu untuk dia membantu hati dia dengan melafazkan niat tersebut di lidah dia. Itu talaffuz bin niyah, iaitu melafazkan niat tersebut supaya dapat membantu hati berniat sekali. Fa yaqul nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla. Itu dengan dia lafaz niat dia, nawaitul hajj, aku berniat ni untuk melakukan haji, untuk mengerjakan haji, wa ahramtu bihi, dan aku berihram dengannya, lillahi azza wa jalla, dengan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dia melafazkan ataupun di dalam hati dia dengan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik ila akhir talbiyah, sehinggalah ke akhir talbiyah tersebut. Wal wajib niyatul qalbi. Adapun perkara yang wajib itu dengan berniat di dalam hati. Wal lafzu sunnah, dan melafazkan niat itu adalah sunnah. Falau ittasara 'ala al-qalbi ajza'ahu. Sekiranya dia memadai hanya dengan berniat di dalam hati dia saja, tanpa dia melafazkan niat tersebut, itu ajza'ahu, itu memadai, itu sah dah dia punya niat. Walau ittasara 'ala al-lisan lam yujzi'hu. Adapun sekiranya dia memadai dengan hanya berniat di mulut dia saja, dia melafazkan niat saja tanpa dia berniat di dalam hati, lam yujzi'hu, maka tidak sah dia punya niat ataupun ibadah tersebut. Sebab yang utamanya, yang pentingnya, yang wajibnya adalah niat di dalam hati. Itu jelas, itu semua dalam ibadah, niatnya adalah di dalam hati. Iaitu melafazkan niat adalah sunat. Qala al-Imam Abu al-Fath Sulaim Ibn Ayyub Ar-Razi, law qala ya'ni ba'da hadha Allahumma laka ahrama
Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami kana hasanan. Kata Imam Abul Fath Sulaim Ibn Ayyub Ar-Razi, sekiranya seseorang tersebut dia berkata, yakni ba'da hadza Allahumma laka ahrama nafsi, ya Allah, kerana engkaulah aku ihram nafsi, jiwaku, wa sya'ri, dan rambutku, bulu-buluku, wa bashari, dan juga kulitku, wa lahmi, dagingku, wa dami, dan juga darahku, kana hasanan, maka itu baik. Tak ada masalah untuk kita niat dengan perkara tersebut. Wa qala ghairuhu yaqul aidan Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Dan kata sebahagian yang lain, sebahagian ulama yang lain mengatakan, sekiranya seseorang tersebut dia berniat dengan lafaz Allahumma inni nawaitul hajj, ya Allah, sesungguhnya aku berniat mengerjakan haji dan juga umrah ataupun umrah. Kalau haji dia niat haji lah, kalau niat umrah, Allahumma inni nawaitul umrah fa'inni alaihi, maka bantulah daku, wa taqabbalhu minni, dan terimalah daripadaku haji tersebut ataupun umrah tersebut. Itu di antara lafaz niat yang didatangkan oleh para ulama. Kita boleh pilih, nak pilih mana-mana niat pun tak ada masalah. Wa yulabbi, kemudian setelah mana selesai pada niat tersebut, dia melafazkan lafaz talbiyah. Talbiyah ni adalah lafaz sebagai menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bahawasanya kita sebagai hamba ni telah berada di sini untuk menyahut, untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Itu maksud daripada talbiyah. Talbiyah ni maksudnya menerima jemputan. Itu maksud asalnya talbiyah. Fayaqul labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadhihi talbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah lafaz talbiyah yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yustahabbu an yaqul fi awwal talbiyatin yulabbiha labbaik Allahumma bihajjatin atau labbaik Allahumma bihajjah. Dan disunatkan untuk melafazkan pada awal permulaan lafaz talbiyah yang pertama dengan lafaz labbaik Allahumma bihajjatin, ataupun kalau dia nak buat umrah, labbaik Allahumma biumrah. Itu yang pada lafaz yang pertama, in kana ahrama bihajjatin, sekiranya dia ihram untuk mengerjakan haji, atau labbaika biumratin, ataupun dia dengan lafaz kalau dia nak buat umrah, labbaik Allahumma bi umrah ataupun labbaika bi umrah, in kana ahrama biha, sekiranya dia ihram dengan ataupun untuk mengerjakan umrah tersebut. Wala yu'idu dzikra al-hajj wala al-umrah fi ma ya'ti ba'da dhalika min at-talbiyah 'ala al-madhhab as-sahih wal mukhtar. Itu lafaz labbaik Allahumma bi hajjah, itu pada permulaan talbiyah saja. Adapun selepas tu tak perlu dah nak sebut bihajjatin tersebut ataupun biumratin tersebut. Hanya memadai dengan lafaz talbiyah yang biasa kita lafazkan. Itu pendapat yang sahih dalam mazhab yang diguna pakai sehingga sekarang. Wa'lam anna talbiyah sunnatun, dan ketahuilah bahawasanya melafazkan talbiyah tersebut adalah sunnah. Lau tarakaha sahha hajjuhu wa umratuhu wala syai'a alaihi. Dan sekiranya dia meninggalkan, dia tak sebut, dia tak, sepanjang masa dia dengan zikir yang lain atau membuat perkara yang lain tanpa dia melafazkan talbiyah, maka sahlah haji dia tersebut ataupun umrah dia tersebut, wala syai'a alaihi, maka dia tak kena kafarah ataupun dam. Lakin fatatul fadilah al-'azimah wal ittida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi dia telah meninggalkan salah satu di antara fadilat yang besar dan juga mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan melafazkan talbiyah tersebut.
hadha huwa sahih min mazhabina wa mazhabi jamaahiril ulama. Itu pendapat yang sahih dalam mazhab kita, ini mazhab Syafi'i, dan juga mazhab jumhur ulama yang lain. Wa qad aujabaha ba'dul ashabina, dan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada sebahagian ulama yang mewajibkan untuk melafazkan talbiyah ni. Washtarataha li sihhatil hajj ba'dhum, dan mereka mensyaratkan kalau nak sah haji tersebut dia kena lafazkan talbiyah. Wassawab al-awwal, akan tetapi pendapat yang paling tepat, yang paling sahih kata Imam Nawawi adalah pendapat yang pertama, iaitu lafaz talbiyah ni adalah hanya sunnah sahaja. Kalau tinggal pun tak ada masalah. Lakin tustahabbul muhafazah 'alaiha, akan tetapi digalakkan untuk menjaganya, untuk mengikuti, untuk melafazkan talbiyah tersebut, liqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat mencontohi, meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walil khuruj minal khilaf, dan keluar daripada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Itu jelas, tak ada masalah. Itu apa yang kita dah amalkan, itu dengan melafazkan talbiyah ketika menunaikan haji ataupun umrah. Wa idza ahrama an ghairihi qala nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulan. Dan sekiranya dia nak mengerjakan haji untuk orang lain, maksudnya dia badal umrah, dia mengerjakan haji untuk orang lain, maka dia kena niatkan nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulan. Saja aku berniat mengerjakan haji ini, wa ahramtu biha, dan aku berihram dengannya, lillahi ta'ala an fulan. An fulan ni disebutkan nama orang yang kita nak buat haji tersebut ataupun umrah tersebut. Labbaik Allahumma an fulan, kemudian dia talbiyah labbaik Allahumma an fulan. Fulan tu disebutkan nama orang yang kita ganti tersebut. Ila akhir ma yaquluhu man yuhrimu an nafsihi, sehingga akhirnya seperti mana dia ihram untuk diri dia sendiri. Yang bezanya hanya dia niat dan juga talbiyah dengan terhadap orang yang digantikan dia tersebut, itu dibuat umrah ataupun haji tersebut. Baik. Faslun fi talbiyah wa ma yustahabbu fiha, berkaitan dengan talbiyah dan apa yang disunatkan ataupun dianjurkan untuk ketika melafazkan talbiyah tersebut. Wa yustahabbu an yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da talbiyah, dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah, setelah mana selesai daripada talbiyah, iaitu sehinggalah la syarikalah, kemudian disambung dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yad'u li nafsihi wa liman arada bi umuril akhirah wad dunya, dan kemudian setelah mana selesai pada selawat tersebut, dia berdoa untuk diri dia sendiri, wa liman arada bi umuril akhirah, dan juga kepada perkara-perkara yang dia nak daripada urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wa yas'alallaha ta'ala ridwanahu wal jannah, dan meminta kepada Allah Ta'ala redanya dan juga surganya. Wa yasta'iza bihi minan nar, dan minta perlindungan perlindungan dengan Allah daripada azab api neraka. Itu di antara sunnah ketika mana melafazkan talbiyah. Itu selepas talbiyah disambung dengan selawat, disambung dengan doa, dan minta kepada Allah redha, syurga, dan juga perlindungan daripada azab neraka. Wa yustahabul iksar min talbiyah, dan dianjurkan untuk memperbanyakkan talbiyah tersebut. Ini sepanjang masa dalam ihram tersebut. Ini sebelum melakukan tawaf, itu dianjurkan untuk memperbanyakkan talbiyah. Wa yustahabbu dzalika fi kulli hal, dan pada setiap keadaan, wa qa'iman wa qa'idan, sama ada dalam keadaan berdiri ataupun duduk, wa masyian wa rakiban, dalam keadaan berjalan ataupun menunggang,
wa muttaji'an wa nazilan wa sa'iran, dalam keadaan berbaring, turun dan juga wasairan, wa muhdisan wa junuban wa haidan, dalam keadaan berhadas, berjunub ataupun haid, wa 'inda tajaddudil ahwal wa taghayyuriha zamanan wa makanan wa ghairi dhalik, dalam keadaan setiap ketika mana berubah keadaan, zamanan wa makanan, sama ada masa ataupun tempat, wa ghairi dhalik, maksudnya pendek kata dalam setiap keadaan disunatkan untuk memperbanyakkan lafaz talbiyah. Ka iqbalil lail wan nahar, ketika mana berubahnya malam ke siang, siang ke malam. Wa 'indal ashar, ketika mana waktu sahur. Wa ijtima'ir rifaq, ketika mana dalam berkumpulnya orang ramai. Wa 'indal qiyam wal qu'ud, berdiri dan duduk. Wa su'ud wal hubud, menurun dan juga menaik dan juga menurun, sama ada dalam keadaan mendaki ataupun turun daripada bukit dan sebagainya. Wa rukub wan nuzul, masa menunggang ataupun menaiki kenderaan dan juga turun daripadanya. Wa adbaris salat wa adbaris salawat, selesai selepas daripada solat-solat, solat fardu ataupun sunat. Wa fil masajid kulliha, dan di dalam masjid. Wal asah annahu la yulabbi fi halit tawaf was sa'i, dan pendapat sahih mengatakan tidak disunatkan untuk bertalbiyah ketika mana dalam keadaan ketika mana tawaf dan juga sa'i. Lianna lahuma azkaran makhsusah, kerana kedua-duanya iaitu dalam keadaan tawaf dan juga sa'i itu dia ada zikir-zikir yang tertentu. Maksudnya dalam setiap keadaan ni, semasa dalam ihram tersebut disunatkan untuk membanyakkan talbiyah, kecualilah dalam keadaan ketika mana dalam tandas, itu yang diharamkanlah untuk kita berzikir dan sebagainya. Wa yustahabbu an yarfa'a sawtahu bitalbiyah bihaitsu la yashuqqu alayhi, dan disunatkan untuk meninggikan suara sedikit, yakni mengeraskan suara sedikit, bitalbiyah, ketika mana bertalbiyah, bihaitsu la yashuqqu alayhi, dengan kadar tanpa dia menyusahkan diri dia sendiri, tanpa, yang maksudnya bila takalluf, tanpa perlu over sangat, sekadar dengar orang di sebelah dia saja. Walaysa lil mar'ah raf'u sawt, adapun bagi orang perempuan tak perlu untuk dia meninggikan suara, cukup sekadar untuk didengari oleh diri dia sendiri. Lianna sawtaha yukhaful iftitan bihi, kerana suara orang perempuan ni dibimbang akan menjadi fitnah pada diri dia sendiri. Sebab seorang perempuan ni dia merdu, dibimbangi mendatangkan fitnah. Okey. Wa yustahabu an yukarrirat talbiyah kull marratin salasa marrat fa akthar, dan disunatkan untuk mengulangi talbiyah tersebut setiap kali 3 kali. Jadi maksudnya 3 kali itu dibuat fa akthar ataupun lebih. Wa ya'ti biha mutawaliyatan la yaqta'uha bi kalamin wala ghairihi, dan jadi melafazkan talbiyah tersebut mutawaliyah, secara berturutan, la yaqta'uha bi kalamin, tanpa dia memotongnya dengan percakapan, wala ghairihi. Wa in sallama alaihi insanun radda salam, dan sekiranya orang memberi salam kepada orang yang bertalbiyah tersebut, radda salam, maka dia disunatkan untuk ataupun wajib untuk dia menjawab salam tersebut, sebab menjawab salam ni adalah wajib, adapun memberi salam adalah sunat. Akan tetapi orang yang memberi salam tersebut, kalau dia tahu orang tersebut sedang bertalbiyah, kata ulama makruh untuk dia bagi salam. Sebaliknya dia kena tunggu dulu selesai pada talbiyah tersebut, barulah dia disunatkan memberi salam. Wa yukrahu salam alaihi fi hadhihi al-halah, itu makruh bagi orang bagi salam tersebut, memberi salam ketika mana melihat orang tersebut sedang bertalbiyah. Wa idza ra'a shay'an fa'ajabahu, dan sekiranya orang yang bertalbiyah tersebut melihat sesuatu perkara yang menakjubkan. Apa lafaz talbiyah dia?
labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Itu lafaz labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Labbaik, yani kami menyahut, aku menyahut seruanmu ya Allah. Innal 'aisha 'aishul akhirah, bahawa sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Yani kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan akhirat. Iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana melihat perkara yang menakjubkan, ketika mana bertalbiyah tersebut, baginda akan melafazkan labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Wa'lam anna talbiyah la tazalu mustahabbatan hatta yarmiya jamratal 'aqabah yauman nahri. Dan ketahuilah bahwasanya lafaz talbiyah tersebut, melafazkan talbiyah tersebut, la tazalu mustahabbah, berkekalan, digalakkan, hatta yarmiya jamratal 'aqabah, sehinggalah dia sampai dalam untuk melontar jamrah, jamratul 'aqabah pada hari raya tersebut, ini 10 Zulhijjah. Itu bandingan yang pertama, sehingga sebelum dia melontar jamrah tersebut, maka waktu tersebut terhentinya lafaz talbiyah. Au yatufu tawaf al-ifadah in qaddamahu 'alaiha, ataupun sebelum dia nak melaksanakan tawaf ifadah, maka waktu tersebut dah habis dah dia punya tempoh lafaz talbiyah. Tawaf ifadah ni iaitu tawaf yang selepas mana selesai wukuf di Arafah, balik semula ke Masjidil Haram, ke Kaabah, untuk melakukan tawaf itu dinamakan sebagai tawaf al-ifadah. Maka waktu tersebut berakhirnya lafaz talbiyah. Fa iza bada'a bi wahidin minhuma, dan sekiranya dia nak memulakan salah satu di antaranya, di antara keduanya, iaitu sebelum dia melontar jamrah ataupun dia sebelum dia tawaf ifadah, maka terhentilah dia punya lafaz talbiyah tersebut, salah satu di antara keduanya. Qata'at talbiyah ma'a awal syuru'ihi fihi washtaghala bitakbir, maka berakhirnya talbiyah tersebut awal syuru'ihi, pada permulaan dia melakukan kedua-duanya, iaitu ketika mana dia melontar jamrah dan juga tawaf ifadah tersebut. Washtaghala bitakbir, maka dia menyibukkan dirinya dengan zikir yang lain pula, iaitu dengan bertakbir, takbir raya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yulabbi al-mu'tamir hatta yastalima ar-rukna. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang wa yulabbi al-mu'tamir, orang yang melakukan umrah, dia melafazkan talbiyah tersebut bermula daripada dia punya niat ihram tersebut sehinggalah dia istilam rukn. Ini sebelum dia tawaf tersebut, dia akan melambai ke arah Hajarul Aswad, maka waktu tersebut berakhirnya dia punya lafaz talbiyah tersebut. Itu jelas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naktafi bi hadzal qadr, cukup sekadar itu untuk hari ini, sebabkan masa pun dah tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada faslun fi istihbab ma yaquluhu al-muhrim inda wusulihi ila haram Makkah, apa yang disunatkan, diucapkan bagi orang yang berihram ketika mana dia sampai di haram al-Makkah, sampai ke Masjidil Haram tersebut, apa yang dia disunatkan untuk dibacakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, InsyaAllah pada hari Isnin, kalau tak ada apa-apa halangan. InsyaAllah kita akan bertemu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon diperbetulkan juga dan juga ditegurlah, InsyaAllah. Kita akhiri dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada
رحماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.